Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda dari daerah Tutong. Auda akan bersama saya untuk berkongsi antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan. Ya. Diharapkan bis kita semua dalam keadaan sihat-sihat saja dan alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan cerah. Baik, kita maklumkan Auda mengenai makluman mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan di daerah Tutong ini pada hari ini diteruskan lagi kerja-kerja penyelenggaraan aerial kabel 11,000 kV di kawasan sebahagian kampung Lubuk Pulau Mukim Tanjung Maya yang akan dijalankan bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung lagi di sebelah petang 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Ya. Kerja-kerja ini akan dilaksanakan sehingga hari Khamis 23 Mac 2023. Jadi harap maklum bagi penduduk-penduduk yang tinggal di Kampung Lubuk Pulau. Baik, untuk seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Bang Kutut adalah anak udang air tawar yang sering juga disebut oleh sesetengah masyarakat kita ni sebagai Mang Kutut, Meng Kutut, Beng Kutut. Malahan ada juga yang menyebut jangkang iaitu yang merujuk kepada Bang Kutut yang bersaiz besar. Dalam pertemuan kali ini, Awang Yusof alias Samad bin Amit, seorang penduduk kampung Kandang yang juga bergiat aktif dalam mengusahakan penjualan Bang Kutut, berkongsi pengalaman kepada saya mengenai dengan aktiviti harian beliau mengambil atau menyut Bang Kutut di perairan Sungai Tutong. Terlebih dahulu, untuk memperoleh Bang Kutut, sudah pasti kita ni memerlukan bubu atau jeratnya. Menariknya, bubu Bang Kutut tersebut dibuat sendiri oleh beliau dengan menggunakan bahan utamanya dari bahan alami. Terima kasih Pak Cik Yusof. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan kali ini, saya dan juga Pak Cik Yusof akan membawakan Auda untuk menyiut ataupun mengambil Bang Kutut. Dan ini, apa yang Pak Cik Yusof serahkan pada saya ini adalah merupakan akar daripada pohon ribu-ribu. Daripada pohon ribu-ribu. Yang mana ia digunakan untuk menjerat Bang Kututnya. Merupakan kaedah tradisional yang mana ia akan dijemur terlebih dahulu ni Auda selama lebih kurang seminggu sehingga ia kering dan sehingga ia menjadi macam mana itu nanti. Bila ia sudah kering ia jadi macam mana dan akan dibaluti dengan menggunakan pukat yang indah lagi baik ni. Apabila dibaluti dengan pukat indah lagi baik atau ia disebut sebagai pompong. Pompong itu akan digunakan untuk mengambil Bang Kutut nanti. Dan insya-Allah kami berdua akan menunjuk kepada Auda lah cara mengambil Bang Kutut dan juga apa je perkongsian daripada Pak Cik Yusof nanti. Dan untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama kami. Pohon ribu-ribu ini sering saja kita melihatnya di hutan, yang mana akarnya kelazimannya melingkar atau merayap ke batang-batang pokok yang lain. Namun, siapa sangka akar pohon ini dapat digunakan untuk membuat pumpung, iaitu bubu atau jerat Bang Kutut. Bagi memastikan ia tahan digunakan dalam tempoh masa yang lama, daun-daun pada akar ribu-ribu terlebih dahulu dicabut dan dibuang. Kemudian, akar tersebut dijemur sehingga kering selama sekurang-kurangnya seminggu. Setelah itu, ia dibaluti bersama pukat. Perlu dipastikan akar ribu-ribu dalam keadaan membulat bagi memudahkan proses pembalutan agar ia tidak terlepas dan diberi sedikit ruang untuk memasukkan dan meletakkan umpan dan akhir sekali diberi tali untuk pengikatnya. Setelah semua peralatan dan kelengkapan disediakan, kini kami bergerak menuju ke lokasi dengan menggunakan kereta sejauh lebih kurang 0.5 km dari rumah beliau. Sebaik tiba, kami mengunggah pumpung yang dibawa dan dipindahkan ke dalam perahu beliau. Seterusnya, meneruskan lagi misi menyelusuri perairan Sungai Tutong
menuju ke lubuk bangkutut sungai untuk meletakkan bubu-bubu bangkutut yang kami bawa. Ya udah, ini adalah umpan yang kita ni akan gunakan untuk menjerat bangkutut nanti, dan ya ini adalah kelapa tua ni. Digunakan sebagai umpan dan dimasukkan dalam pumpungan ni. Ia dimasukkan ke dalam pumpungan ni, kita ni letak di tengah-tengah. Di tengah-tengah, kemudian kita ni akan menutupnya semula ya dengan pukat yang Indra Gibai tu tadi, dan seterusnya kita ni akan ikat dan dilabuhkan selama 3 hari, dan selepas 3 hari nanti insya-Allah kita ni akan melihatlah apa hasilnya nanti. Jadi kita ni ikat saja arah daun arah batang nipah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ikat kuatlah tu kau. Selain sebagai umpan yang mengeluarkan aroma atau esen untuk menarik perhatian bangkutut, kegunaan kelapa tua juga adalah sebagai pemberat supaya pumpung mudah tenggelam. Kegunaan pumpung amat sesuai sekali untuk menjerat bangkutut sungai kerana bahan alami ribu-ribu mempunyai kawasan permukaan yang luas dan efisien untuk menangkap bangkutut sungai dalam kuantiti yang banyak. Selain ia juga bubu bangkutut yang tahan lasak yang boleh digunakan selama lebih kurang 2 tahun. Kami turut berkesempatan untuk menyut bangkutut sungai pada pumpung yang dilabuhkan beliau beberapa hari lebih awal untuk melihat hasil tangkapannya. Tidak dinafikan, teknik penangkapan ini agak lain daripada yang saya ketahui, di mana pumpung yang ditarik ke atas dirampak-rampak dan di bawahnya pula diletakkan alat siut berbentuk 4 segi dan berawakan benang nilon yang berfungsi untuk mengumpulkan bangkutut sungai yang ditangkap dan menapis lebihan air pada pumpung. Hasil tangkapan menggunakan pumpung amat memuaskan dan secara purata beliau boleh memperoleh dalam 4 ke 5 kilogram sehari daripada bubu-bubu bangkutut sungai yang beliau labuhkan. Saiz bangkutut sungai juga lebih besar jika dibandingkan dengan bangkutut wasai. Setelah selesai misi mengambil dan menyut bangkutut, kini tiba masanya untuk kami pulang. Ya udah, inilah dia bangkutut atau anak udang ni. Anak udang. Alhamdulillah lah Pakcik Yusof membawa saya tadi. Alhamdulillah, terima kasih membawa saya dan juga tim RTB Tutong, Rampai Pagi RTB Tutong untuk menyut bangkutut. Terima kasih banyak-banyak. Ini merupakan satu pengalaman yang amat menarik sekali tuan, dan ini merupakan kali pertama saya ni. Jadi sangat seronok sekali. Memang dari dulu kita memang aktif menganu ni kan. Maksud saya tu dari masa Damit kah? Masa lah. Belum jalan lama dah macam 2 tahun lah ni. Baru jalan habis pencin tu kan. Dadakan buat pasal tak ambil bangkutut. Jadi kebiasaannya kalau mengambil dalam seharian tu berapa jerat yang kita angkat? Dalam 100 lebih lah. 100 lebih? Jadi kesemuanya ada berapa jerat kita simpan? 100 lebih. 100 lebih. Jadi tiap hari tu tak? Tiap hari. Secara puratannya, satu jerat tu ada berapa ekor dapat yang kita perolehi? Dalam 20 lebih, 30 lebih macam itulah. Baik Pakcik Yusof, mungkin juga boleh kongsikan kepada penonton di luar sana, dan juga saya pun sebenarnya ingin mengetahui lah. Kebiasaannya bangkututan ni ia punya lokasi di mana? Memang ia berada di tebing-tebing ataukah? Tebing-tebing. Tebing yang kalau berpatu yang tuhur bandar pun dah ada je tu, kira yang sedang airnya. Dan kebiasaannya sama siapa saja kita menganu? Kadang seorang kok. Seorang saja? Untuk 100 jarat atau? Berapa lama teh mengambil masa? Dalam 3 jam lah. 3 jam? 3 jam lama je tu. Tapi menggunakan airnya berjalan tu. Air surut. Air surut, kata ni dah payahnya orang berkayu-kayu. Beranyut saja. Dah payah pakai enjin, jalan-jalan saja. Itu kiranya lebih mudah? Mudah. Lebih mudah, dan alhamdulillah. Dan juga bis kita mengambil bangkututan ini, adakah untuk kegunaan sendiri atau untuk dijual? Kalau untuk dijual lah. Pasal customer tu banyak kan. Jadi ini kirakan kita punya pekerjaan sepenuh masa lah buat masak. Sepenuh masa. Sepenuh masa. Sebenarnya bagi saya sendiri secara peribadi, kalau dilihat tidaklah begitu sukar mana pun. Cuma yang penting tahan panas. Tahan panas. Kemudian kita ni mesti
tahu Oh. dan juga kita ni perlu belajar sebenarnya daripada yang lebih pengalaman. Oh. Kerana dalam kita ni mengambil bangku tutan ni, kita ni mesti mengetahui di mana lubuknya satu. Lubuknya mesti tahu Kemudian kondisinya. kondisi-kondisinya. Ya, tepat sekali. Oh. Dan juga bangku tu memang banyak kegunaannya selain daripada menggunakan sebagai umpan untuk memancing. Berguna juga untuk dijadikan sapak. Di sapak. Zangarnya nyamannya kalau dimasak. Nyaman. Baiklah Auda. Ya, alhamdulillah Auda. Itulah ya perkongsian daripada Tuan Yusof. Alhamdulillah, dan ingin sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yusof. Memang satu pengalaman yang menarik sekali. Dan juga saya sebenarnya teruja sebenarnya. Ingin mencuba tu kan. Bila dapat tahu rupanya Tuan Yusof ada mengambil bangku tu. Jadi saya amat teruja sekali. Memang saya terpaling iskir kali tadi tu. Dan alhamdulillah lah satu pengalaman yang menarik sekali, dan insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.